kita sudah sampai kepada garis penamat bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima semua amal ibadah puasa kita, qiyam, siam kita, insyaAllah. Pada kesempatan ini, insyaAllah saya suka nak ulang kaji bab Aidul Fitri atau Aidil Fitri, boleh mana-mana, untuk orang awam tak ada masalah. Yang bermakna hari raya. Aid, raya atau musim di mana orang berkumpul. Fitrah tu, fitri tu fitrah lah. Jadi hari raya dalam agama Islam kita ni ada dua sahaja, ya, tak ada tiganya. Sama ada Aidil Fitri atau Aidil Adha. Hari raya sama ada Aidil Fitri atau Aidil Adha, dia datang selepas ibadah besar. Kalau Aidil Fitri datang selepas ibadah puasa sebulan. Kemudian Aidil Adha datang selepas ibadah haji. Itulah yang ada hari raya di dalam Islam. Hari raya kita nak bincangkan ni, yang disebut juga dengan Aidul Fitri atau Aidil Fitri, makna dia Aid. Aid ni ada kena-mengena dia dengan ada, kembali fitrah, kembali kepada fitrah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita terlupa pula. Jadi bila kita habis puasa, kita ni jadi orang yang bersih, kembali macam fitrah manusia biasa. Jadi perangai kita, ya, tindak tanduk kita, amal ibadah kita, insya-Allah jadi orang-orang yang bersih semua disebabkan puasa. Maka namanya juga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berdamai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikatakan Aidul Fitri. Begitu juga keadaan kesihatan kita pun, ya, bila kita dah berpuasa tu, kesihatan kita kembali kepada fitrah, kembali kepada normal. Sebab apa? Sebab dengan adanya puasa tu, pembuangan toksin dan sebagainya tu, maka badan kita jadi stabil balik. Yalah, tapi ada juga lepas puasa orang berduyun juga ke hospital ramai juga. Sebab apa? Sebab masa puasa tu tidak ikut tata cara puasa yang sebenar. Sebab kalau puasa sebenar kan, kita sahur tu habis sampai pukul 11, pukul 12 habislah bahan sahur tu dimakan. Dari zuhur nak ke maghrib tu, dia akan mulai membakar sisa-sisa makanan yang sebelum-sebelum ni. Tapi kalau sahur tu banyak, sampai pukul 3, pukul 4 pun belum habis lagi makanan sahur tu, dinyahkan, dijadikan tenaga. Bila masa nak membakar lemak-lemak yang lama-lama dulu, jadi tak jugalah berguna. Makanya ada dulu sahabat saya di Gemencih tu, doktor, dia kata kalau lepas raya ramai orang Melayu datang ke hospital, datang ke klinik Gemencih. Sebab apa? Sebab sakit. Jadi tak kena lah. Jadi kita usahakanlah bahawa hari raya ni adalah hari fitrah, kembali kepada fitrah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna dia Aidil Fitri. Jadi tak adalah nanti hari raya ni kita masih lagi berdengki-dengkian, sombong, berkelahi. Sebab apa? Sebab itu bukan kehendak fitrah kita. Fitrah kita hendak kedamaian, hendak persahabatan, hendak ketenangan. Jadi bila kita ada benda-benda yang tak fitrah tu, maknanya puasa tu selama 1 bulan Ramadan tu tak berhasil menggembleng kita menjadi manusia yang kembali kepada fitrah atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itulah nama dia Aidul Fitri. Puasa, bagaimana dikatakan tadi, dia merupakan peluang keemasan setahun sekali untuk berhijrah kepada Allah. Kita nak kembali kepada Allah tadi kan. Jadi dalam puasa tu, kerana puasa mendidik manusia menjadi orang yang takwa. Allah syariatkan pula untuk umat ini bergembira selepas berpuasa tu, bertungkus lumus tu. Allah syariatkan untuk umat ini bergembira sebagai melengkapi nikmat dan rahmatnya. Jadi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi kita gembira. Itulah hari raya. Ada peluang untuk umat ini bergembira, bersuka-suka, bersenang. Tidak sebagaimana setengah kepercayaan hidup ini harus dilalui dengan kesedihan, dengan kezuhudan, sehingga tak ada peluang untuk bergembira, tak ada peluang untuk pakai baju cantik. Terus dengan baju kumal sepanjang tahun, sepanjang hidup. Terus tak tak handsome sepanjang hidup. Tak gembira. Menunjukkan sedih, menunjukkan tangisan sahaja. Oh tidak. Agama kita tidak macam tu. Jadi Allah syariatkan untuk umat ini ada masa bersenang, bergembira, happy. Itulah hari raya ni. Dan itu merupakan nikmat dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang itulah raya gembira pada hari raya ni, kadang-kadang ada setengah kita ambil kesempatan atau ditetapkannya ziarah kubur pagi-pagi hari raya. Itu tak betul lah tu. Sebab kubur tu hari kesedihan, kita nak bergembira. Kecualilah memang tak ada masa lain. Kita balik ke kampung sambil ziarah mak ayah kita di kampung yang sudah meninggal, kerana masa lain tak ada dah, itu lain kira lah. Tapi kalau tak adanya keadaan seperti itu, maka tak payahlah kita pergi kubur subuh-subuh hari raya tu. Ini kadang-kadang ada setengah tempat bila petang 30 Ramadan tu bersibuklah beli bunga dan sebagainya, bunga rampai, air mawar, ziarah petang-petang 30 Ramadan. Ini tak betul. Jadi Aidul Fitri ini datang selepas kita menyempurnakan puasa yang diwajibkan. Puasa tadi bertungkus lumus, beribadah, menjadi macam malaikat nak katakan. Maka Allah Ta'ala bagi peluang untuk hari raya ni kita bergembira. Puasa sudah sempurna, jadi Allah bebaskan kita daripada neraka, InsyaAllah. Allahumma amin. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Ya Allah, jadikanlah kami daripada orang-orang yang Kau lepaskan kami, merdekakan kami daripada neraka. Maka Allah syariatkanlah hari raya sebagai hari gembira. Hari gembira. Itulah tajuk kita nak bincang hari ini. Bincang hari raya. Ada Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Ini bab gembira. Kita kadang-kadang jangan lupa bahawa gembira ni kadang-kadang kita saja bergembira, orang lain tak bergembira. Jadi saya sambilkan hadis ini supaya kita faham juga, supaya jangan kita bergembira sendirian. Rasulullah pernah ditanya, apa amalan yang paling afdal? Maka Rasulullah kata, Iza idkhaluka surura ala mu'min. Engkau memasukkan rasa gembira kepada orang mukmin. Itu gembira lah tu. Jadi kita jangan sampai kita bergembira tapi kita menyusahkan orang, atau membiarkan orang dalam kesukaran. Macam mana cara dia? Asba'ta jawa'atahu, dengan cara engkau beri dia makan, kau kenyangkan kelaparannya.
Jadi jangan lupa pada hari raya ni kita ambil pedulilah. Mungkin ada sahabat-sahabat kita, apalagi musim PKP ni, ya, yang tak ada kerja, tak ada duit, tak ada macam-macam, ya, kita perhatikanlah, kita berbagilah. Kalau dia lapar, kita kenyangkan. Atau kata Rasulullah, kasauta uryahu, kau bagi dia pakaian daripada dia tak berbaju, ya. Atau dengan cara kasauta, kau bagi dia pakaian uryahu, orang yang tak berbaju. Itu pun satu hal juga. Hari raya ni kita seronok beli ke sana, beli kemari, beli baju raya, tapi ada saudara kita yang tak berbaju. Ini perlu kita perhatikanlah. Jadi masukkan rasa gembira kepada orang mukmin tu dengan cara membelikan atau memberikan dia baju supaya dia boleh berpakaian, bergembira bersama. Aw qadaita lahu hajah, atau berikan satu menutupi hajatnya, bagi dia duit. Mungkin ada dia nak beli sesuatu, ya. Pada kesempatan ini mungkin zakat fitrah salah satu jalan keluarnya lah, ya, atau sedekah-sedekah lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Kemudian ada hadis lain, hadis panjang. Ini ada hadis yang terakhir ni. Wala an amshi ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takif fi hadzal masjid syahran. Sungguh aku berjalan bersama seorang saudaraku untuk menunaikan hajatnya, itu lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, di masjid di Madinah tu, selama sebulan. Itu kata Rasulullah SAW. Maknanya kita tolong orang untuk melepaskan apa-apa hajatnya, apa-apa keperluannya, itu lebih baik daripada iktikaf 1 bulan. Jadi pada kesempatan hari raya ni, mari kita masukkan kesenangan, kegembiraan kepada saudara-saudara kita yang mungkin dalam keadaan masa COVID-19 ni ada terjadi perkara-perkara yang tadi, ya, kesusahan, tak berpakaian, ya, susah, tak bergembira, maka sama-samalah kita beri dia kegembiraan. Hadis tu riwayat Asbahani. Kemudian sempena dengan hari raya ni, suka saya bincangkan juga sebagai ulang kaji hikmah solat Aid. Ya, kita besok nak sembahyang raya kan. Jadi suka saya sampaikan juga hikmah solat Aid supaya kita faham kedudukan sembahyang hari raya ni. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi bertitik tolak daripada ayat ni, maka diterangkan di sini bahawa ada syariat bertakbir. Mula-mulanya syariat tu syariat bertakbir, disusuli dengan sembahyang hari raya, iaitu dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan puasa 30 hari. Jadi kita hari ni hari 30, maka selepas sahaja kita menyempurnakan 30 ni, maka mulai malam ni walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaklah kamu bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala kerana mendapat hidayah, ya, kerana dia memberi hidayah kepada kamu. Jadi menurut mazhab Syafi'i mengatakan bahawa takbir tu mulai malam ni lah, sebab dah sempurna. Bila sempurna saja walitukabirullah. Dan ada pendapat yang lain, khasnya ada hadis yang dikatakan daripada Ibnu Umar, ya, mulai takbir ni adalah bila bergerak nak sembahyang besok pagi ke masjid, ya. Kemudian wala'allakum tashkurun, iaitu supaya kamu juga bersyukur. Jadi itulah salah satu daripada hikmah selepas solat, selepas puasa kita bertakbir
Dan salah satu bertakbir tu di dalam sembahyang lah, ya, wala'allakum tashkurun, dan semua itu adalah untuk kita bersyukur. Jadi salah satu hikmah daripada solat Id ni, ya, yang padanya ada bertakbir dan sebagainya. Solat Id ni menyatakan syiar Islam, menunjukkan syiar Islam. Maka hikmah kita sembahyang air raya ni, yang seboleh-bolehnya dilaksanakan di tanah lapang, di padang besar, kalau masjid tu kecil lah, maka ia adalah mempunyai motif latar belakang menunjukkan syiar Islam. Jadi bila kita sembahyang keluar ramai-ramai tu, nampak syiar Islam tu, bahawa Islam itu gah. Jadi solat Id adalah di antara syiar Islam yang terbesar, ya. Orang berhimpun lebih ramai daripada sembahyang Jumaat. Jadi bila ramai macam tu, maka nampaklah syiar tu, nampaklah gah dia. Oleh sebab itu disyariatkan bertakbir. Jadi walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi disyariatkan atau dianjurkan oleh agama kita bertakbir di sana, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maknanya apa? Aku ni kecil. Jadi jangan kita menganggap Allahu akbar tu hanya hiasan bibir kita saja. Ya. Tapi dalam masa yang sama kita masih mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, tak jadi. Itu pembohong namanya. Ya, jadi bila kita bertakbir tu, maka dari hati kecil kita mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengakui kelemahan kita, mengakui kita ni kerdil. Tak ada perkara-perkara yang lebih besar daripada perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mesti ada dalam hati kita. Setiap kita bertakbir Allahu akbar, maknanya selain daripada Allah ni adalah kecil dan kerdil. Jadi disyariatkan untuk bertakbir selama kita selepas buka ni kan, bertakbir Allahu akbar ni, bagaimana yang biasa kita buatlah. Ini saya dapati dalam Majmu' Fatawa, ya, Ibn Taymiyah, muka surat 161, jilid yang ke-23. Kemudian yang kedua, setiap umat ada hari show dia, hari pameran dia. Dia mempamerkan budaya, agama dan sebagainya. Jadi solat Id suatu sarana untuk pamer, menunjukkan kekuatan dan kesatuan. Ini satu hal yang kadang-kadang kita terlupa. Jadi bila kita pergi sembahyang air raya tu, kita nak pamerkan kepada orang lain kekuatan, ya, kekuatan kesatuan umat Islam. Jadi orang lain jadi takut, gerun dengan orang-orang umat Islam. Yang selama ini kadang-kadang kan kalau kita tak keluar tunjukkan macam tu, orang hina, orang caci umat ini kerana lemah, kerana tak bersatu dan sebagainya. Tapi dengan adanya syariat solat hari raya ni, itu akan nampaklah gah kita. Oleh sebab itu digalakkanlah, disyariatkan supaya semua keluar dari rumah, pergi ke padang, kalau di masjid, pergi ke masjid. Sama ada kanak-kanak, wanita yang haid, wanita tua, wanita muda, yang gadis, yang janda, semua keluar. Disunatkan juga melalui jalan yang berbeza pun. Kalau pergi ke masjid jalan ni, pulang nanti jalan sana, supaya nampak gah, supaya nampak ramai, bertukar-tukar orang lalu situ. Jadi orang yang tak Islam pun tengok, Masya Allah, hebatnya orang ni. Ya. Ini daripada kitab Hujjatullah Al-Balighah. Ni kalau di Mesir macam ni orang hari raya, seramai-ramainya. Bawa anak, bawa atuk-atuk, bawa nenek pun ada tu. Tok Wan pun ada sembahyang berlunjur pun ada tu, tengok seramai-ramainya. Ini di masjid ni, ya. Cuma masjid tak muat,
dia ke jalan-jalan raya. Nampak hebatnya. Tak seperti kita sini, kalau sembahyang hari raya macam tu je lah. Masjid tu sampai ke halaman masjid tu lah, tak sampai melimpah ke jalan-jalan raya. Kalau di Mesir macam ni. Kemudian yang ketiga, tanda bersyukur. Seperti yang dikatakan dalam ayat tadi. Jadi tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kerana telah menyempurnakan ibadah puasa kita. Allah Subhanahu wa taala dengan mewajibkan kita berpuasa, dengan limpah hidayah dan kurnianya, dapat kita berpuasa dengan aman, dengan tenang, walaupun dalam keadaan mungkin agak sukar. Jadi tanda kita bersyukur, kita adakan solat Idul Fitri. Lepas sembahyang tu maknanya kita balik ke rumah, samalah kita kembali dengan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai melaksanakan solat Id, zakat fitrah pun sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua ibadah yang dah selesai ini. Jangan lupa zakat fitrah. Kemudian suka saya bincang juga di sini sebagai ulang kaji kita, adab berhari raya. Ini perlu juga, kadang-kadang sebahagian kita lupa sebab hari raya ni setahun sekali. Yang pertama, hendaklah mandi. Disunatkan mandi. Hari raya ni hari raya zina, perhiasan. Tidak macam sembahyang Jumaat. Kalau sembahyang Jumaat, orang yang pergi Jumaat tu saja, pergi solat Jumaat aja yang sunatkan mandi. Tapi kalau hari raya ni, semua disunatkan mandi. Maka mandi, kemudian jangan lupa pakai minyak wangi kalau ada. Kemudian yang kedua, memakai pakaian yang terbaik. Tak perlu mahal-mahal, tapi yang terbaik lah. Sebagaimana Rasulullah SAW pun macam tu. Dia pakai pakaian terbaik. Kalau ada yang baru, lagi baik. Cuma tidak mestilah. Apalagi musim PKP ni. Berduyun-duyun orang tanpa penjarakan sosial, sehingga berebut-rebut ke supermarket beli baju baru. Tak perlulah. Kadang-kadang bawa anak boleh terdedah kepada COVID-19. Sangat tidak digalakkan. Pakai baju yang ada, tapi yang terbaik lah. Maknanya jangan pakai baju yang lama-lama, yang kumal-kumal. Pakai baju yang elok, supaya nampak agama Islam ni cantik. Allah tu cantik, dia tak suka kecuali yang cantik. Yang ketiga, makan sebelum pergi solat. Sebab kita selama ni puasa, maka hari raya sebelum solat tu tunjukkan hari raya tu tidak boleh puasa. Tak boleh puasa hari raya pertama tu, tak boleh puasa, haram. Maka kita wajib makan. Makan sebelum pergi solat dan makan selepas solat tu. Jangan nak tunjuk handal pula kita, sehingga tunjuk warak lah. Pergi sembahyang tu tanpa makan, tanpa minum. Makan dulu. Sekurang-kurangnya tamar, makan kurma sebiji. Kalau tak boleh, kalau nak banyak lagi, makan 3, ganjil lah. 1, 3, 5 dan sebagainya lah. Itu adab. Jadi kalau kita keluar belum lagi sarapan atau belum makan lagi, belum minum, maka itu kurang adab. Kemudian yang keempat, jangan lupa solat sebelum khutbah. Ini kita biasa sembahyang Jumaat, khutbah dulu baru solat. Ada dulu kawan saya di Afrika sana, dia terlambat sembahyang hari raya, dia pergi terlambat sedang khutbah. Dia pun pergi ke saf yang paling depan. Tunjuk warak lah kan, pergi saf paling depan. Lepas khutbah, orang balik. Lepas tu dia heran, kenapa tak sembahyang? Dia ingatkan macam sembahyang Jumaat. Dah tadi sembahyang. Lah, kenapa pula bertukar? Bukan bertukar, dia terlupa. Jadi solat sebelum khutbah. Khutbah tu maknanya dah selesai solat lah. Jadi siapa-siapa yang nak berkhutbah besok, sembahyang bersama keluarganya, kalau nak khutbah, jangan terbalik pula ya. Sembahyang dulu baru berkhutbah. Kemudian yang kelima, tiada solat qabliyah dan ba'diyah.
Ini selalu kadang-kadang bila kita jarang-jarang ke masjid ni kan, atau jarang-jarang sembahyang air raya ni, ada qabliyah, ada ba'diyah pula lagi, tak ada ya. Kemudian takbir hari raya, ya. Adab yang ke-6 takbir hari raya. Bagaimana saya katakan tadilah, kalau mazhab Syafi'i, lepas saja maghrib ni nanti bolehlah bertakbir, ya. Bertakbir menunjukkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menunjukkan kekerdilan kita, kekecilan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan cara takbirnya macam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu cara-cara takbir daripada Makkah Al-Mukarramah. Cuma perlulah, ya, saya bincangkan di sini. Biasa kita kalau berkhutbah, bertakbir di masjid, bila Tok Bilal takbir kita diam. Lepas tu habis Tok Bilal takbir baru kita takbir ramai-ramai. Dah habis ramai-ramai, Bilal takbir seorang-seorang. Lepas tu baru ramai-ramai, rugi. Sepatutnya terus kita bertakbir sama-sama, ya, jadi tak ada masa kita diam, terus bertakbir. Sebab disunatkan takbir banyak-banyak, ya, sebanyak-banyak yang mungkin, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma jangan lupa, satu lagi nak diingatkan, bila Aidilfitri ni, takbir dia selepas sembahyang tu selesailah, ya. Selepas naik aja imam khutbah, tak ada lagi takbir, ya, berbeza dengan Aidil Adha, ya. Okey. Kemudian yang ketujuh, bagaimana dikatakan tadi, bila kita pergi ke masjid, jalan pergi dan pulang mesti berlainan. Itu disunatkan, ya. Itu adab dia. Kemudian yang ke-8, mengucapkan tahniah. Kita selalu ucapkan tahniah, cuma berbeza. Macam kita, budaya kita di Malaysia ni atau di Indonesia pun lebih kurang, selamat hari raya, mohon maaf lahir batin. Saya pun tak tahu dari mana asalnya itu, ya, tapi yang sunnahnya, maka kita ucapkanlah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima kami punya dan kamu punya amal. Ya Allah Ta'ala terima ibadah kamu dan ibadah kami. Macam tu yang sunnahnya, ya, taqabbalallahu minna wa minkum, sebagaimana diriwayatkan dari banyak para sahabat-sahabat. Atau ada satu lagi, satu riwayat juga, minal a'idin wal faizin. Ini di Indonesia pun selalu sebut, cuma cara menyebutnya berbeza. Minal aidin, bukan aidin, minal a'idin wal faizin. Makna dia semoga Allah jadikan kita daripada orang yang kembali kepada fitrah, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal faizin, menjadi orang yang berjaya, ya, menjadi orang yang telah berjaya melatih diri menjadi orang yang takwa. Minal a'idin wal faizin, ya. Jadi itulah ucapan-ucapan tahniah. Ya, boleh diucapkan selamat selamat hari raya, ya, selamat hari raya, tak ada masalah, ya, atau Eid Mubarak, Eid Sa'id, boleh je. Tapi sunnahnya inilah, ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Atau dijawab juga dengan wa iyyakum, atau taqabbalallahu minna wa minkum juga, tak ada masalah, ya. Cuma budaya yang minta izin minta maaf tu, ialah bagus minta izin minta maaf ni, tapi
tidaklah berdasarkan apa yang ada dalam syariat kita, ya. Itu sekedar budaya saja. Kalau nak diucapkan pun tak apalah, tapi yang lebih pentingnya inilah doa, ya, tahniah, ya, tahniah kita kepada sesama umat Islam kita, insya-Allah. Kemudian yang ke-9, bergembira, bersenang-senang bersama keluarga. Ini pun satu hal yang perlu kita faham juga. Bila hari raya ni, tak adalah marah-marah, ya, tak adalah berkelahi adik-beradik, ya, tak adalah berkedekut-kedekut. Ada lapangkan keluarga kita lapangkan, belanja makan, masak lontong ke, maka beli apa yang sesuai dengan kemampuan kita lah. Jadi jangan terlalu berkira pula hari raya ni. Jadi hari raya ni kalau boleh kita sama anak-anak kita, sama keluarga, buatlah apa-apa yang patut, yang menunjukkan kita ni bergembira, ya. Itu juga adab, ya. Kemudian sampai situlah, ya, sampai di situlah ulang kaji kita hari ni. Mudah-mudahan besok kita bersama-sama merayakan hari raya ni. Saya sebagai sahabat yang biasa mengulang kaji bersama saudara-saudara mengucapkan Idul Mubarak, ya, hari raya yang diberkati. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.